Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizatul Salsabila binti Fairuz, PIB 21084. Jadi saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang syarat-syarat kehakiman. Syarat-syarat kehakiman ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, syarat-syarat orang yang mendakwa. Disyaratkan bagi orang yang mengadu itu seseorang yang boleh diterima persaksiannya oleh hakim, iaitu bukan seseorang yang ada hubungan dengan hakim, contohnya macam ayah, anak ataupun ahli syarikat. Jika sekiranya dia seorang yang tidak boleh diterima persaksiannya oleh hakim, maka penghakiman hakim terhadapnya adalah batal kerana dibimbangi ada unsur kasih sayang ataupun pilih kasih. Dan disyaratkan juga ada dakwaan dari pihak pengadu yang menuntut haknya jika ia berkaitan hak hamba. Sebahagian mazhab Hanafi mensyaratkan pihak yang mendakwa atau wakilnya hendaklah hadir di mahkamah. Yang kedua, syarat-syarat orang yang dituduh, iaitu seseorang yang boleh diterima persaksiannya oleh hakim, para waris ataupun anak orang yang dituduh itu tidak boleh diterima kesnya oleh hakim. Seterusnya ialah ia mestilah yang layak untuk didakwa, contohnya orang yang dituduh ini baligh, berakal dan sebagainya. Mazhab Hanafi berpendapat orang yang dituduh ini juga hendaklah hadir di mahkamah. Yang ketiga, syarat kehakiman dan kesahan berbidang kuasa. Disyaratkan kehakiman itu berlandaskan kebenaran. Adapun syarat kesahan berbidang kuasa pula ialah yang pertama, hakim memenuhi syarat kelayakan lantikan sebagai hakim. Yang kedua, hakim dilantik oleh imam atau naib imam atau wakil imam sama ada melalui kata-kata atau bertulis dengan disaksikan dua orang lelaki yang adil. Yang ketiga, berlaku penerimaan jawatan oleh hakim yang dilantik ataupun yang ditawarkan jawatan. Yang keempat, hakim yang dilantik mengenali pihak yang melantiknya. Dan yang kelima, lantikan itu mengandungi had bidang kuasa dari segi masa, tempat dan ia wajib dimaklumkan kepada rakyat agar ketaatan dapat diberikan kepada hakim yang dilantik. Yang keempat, syarat-syarat hakim. Antaranya ialah Islam. Ia berdasarkan pandangan jumhur ulama. Namun ada juga pandangan ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan harus untuk melantik orang bukan Islam, khususnya jika kes itu melibatkan orang bukan Islam. Yang kedua, kanak-kanak tidak layak untuk menjadi seorang hakim, jadi mestilah cukup umur atau baligh terlebih dahulu. Yang ketiga, berakal. Hakim perlu memiliki kebijaksanaan yang baik dan menggunakannya untuk menjelaskan perkara yang menjadi kekeliruan dalam menyelesaikan sesuatu kes. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, lelaki. Ia berdasarkan pandangan jumhur ulama, namun seiring dengan peredaran zaman, Imam Abu Hanifah berpandangan bahawa perempuan juga boleh dilantik sebagai hakim. Yang keenam, adil. Hakim perlu berkata benar dalam menyelesaikan kes, tidak berat sebelah, malah tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Yang ketujuh, melihat, mendengar, bercakap. Ketiga-tiga ini perlu ada dalam diri seorang hakim kerana orang yang peka sukar untuk mendengar hujah dalam sesuatu kes. Malah, hakim sepatutnya seseorang yang boleh bercakap dan boleh melihat. Kekurangan ada bukan bertujuan untuk merendahkan orang kelainan upaya, tetapi ia lebih kepada keutamaan untuk menjadi hakim adalah kepada orang yang lengkap panca indera supaya mudah untuk menyelesaikan kes. Yang ke-8, mempunyai ilmu. Yang ke-9, boleh menulis. Yang ke-10, mempunyai sifat-sifat yang sepatutnya ada pada diri seorang hakim. Yang ke-11, sifat mahmudah.